Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga para peserta. Okey, hari ini saya Haris Mukri bin Yusri daripada Elvira System akan menyampaikan serba sedikit taklimat berkaitan Microbit Innovation and Robotic Competition 2026 ataupun diberi nama sebagai MIRC 2026. Okey. Ya. Kini logo kita untuk tahun ni lah. Okey, untuk tahun ni kita ada 4 cabaran iaitu 2 daripada drone dan juga 2 daripada robotik. Okey, untuk cabaran pertama, pertandingan Sky Soccer dengan menggunakan drone. Yang kedua, pertandingan kawalan drone dengan cabaran obstacle. Yang ketiga, pertandingan bola sepak dengan menggunakan isobot, soccer isobot. Dan yang terakhir, pertandingan robot berpandukan garisan dengan cabaran line following. Okay, kita masuk bahagian drone Sky Soccer dulu ya. Okey, untuk syarat penyertaan, pertandingan ini terbuka kepada semua pelajar sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah swasta, sekolah antarabangsa, Maktab Rendah Sains Semara, IPG, College Community dan College Vocational seluruh negara. Penyertaan hendaklah melalui pihak sekolah dan institusi masing-masing. Penyertaan terhad kepada 12 pasukan sahaja bagi setiap kategori peserta. Okay, untuk kategori peserta ni nanti kita akan tunjuklah untuk setiap cabaran ni lah. Tadi kita ada 4 cabaran kan, 2 drone, 2 robotik. Okay, kategori peserta untuk 4-4 cabaran ni lain-lain ya. Kita akan tunjuklah. Penganjur berhak untuk menggugurkan kategori yang dipertandingkan jika pasukan yang berdaftar kurang daripada 10 pasukan bagi setiap kategori peserta. Okay, untuk bahagian drone Sky Soccer kategori peserta ni lah. Okay, untuk kategori peserta ni tadi kan kita kata 12 terhad kepada 12 pasukan saja mengikut kategori peserta. Untuk drone Sky Soccer ni kita ada 4 kategori peserta. Iaitu kategori pertama sekolah rendah tahap 2, sekolah swasta dan juga sekolah antarabangsa 10 hingga 12 tahun. Kategori kedua sekolah rendah PPKI 10 hingga 12 tahun. Ketiga sekolah menengah rendah iaitu lower form. Sekolah swasta, sekolah antarabangsa, Maktab Rendah Sains Semara 13 hingga 15 tahun. Dan kategori peserta yang terakhir sekolah menengah atas iaitu upper form, institusi pendidikan guru, kolej community, politeknik dan juga belia 16 hingga 20 tahun. Okey, format pertandingan drone Sky Soccer pula. Pertandingan ini adalah secara bersemuka. Jumlah pelajar dan guru bagi setiap kumpulan ialah 3 pelajar dan 1 guru pembimbing atau mentor. Okey, ini tak ada minimum, tak ada maksimum, dia 3 pelajar sahaja ya. Penyertaan terhad kepada 12 pasukan sahaja bagi setiap kategori peserta. Macam tadi tu, sekolah rendah, PPKI, sekolah menengah bawah dan juga sekolah menengah atas. Ini ada 4 kategori ya. 4 kategori ni, setiap satu kategori ni terhad kepada 12 pasukan sahaja. Okey, 3 drone bagi setiap kumpulan. Okey, maknanya tadi 3 pelajar. 3 pelajar ni kena ada seorang satu drone. Pendaftaran hendaklah dilakukan melalui sekolah dan institusi peserta masing-masing. Pertandingan dilakukan secara bersemuka, secara liga dan kalah mati. Okey, tadi kita cakap terhad kepada 12 pasukan, betul? Okey, untuk setiap kategori 12 pasukan ni kita akan pecahkan kepada 2 lah. Betul lah, kepada 2. Which is 6 pasukan akan lawan sesama mereka dan 6 pasukan lagi akan lawan sesama mereka. Okey, dan 4 yang terbaik, okey, antara 6 ni, 4 yang terbaik kita akan ke pusingan kalah mati. Okey, yang 6 pasukan berlawan, 6 pasukan berlawan tu itu pusingan liga. Okey, untuk yang next stage ni kalah mati kita akan pilih 4 kumpulan yang terbaik dengan kutipan mata tertinggi lah yang akan pergi ke next round iaitu kalah mati. Okey, hanya HGLRC B200 Soccer Drone Standard mengikuti spesifikasi drone sahaja. Okey, saya akan tunjuklah nanti spesifikasi drone ni macam mana nanti. Okey, setiap kumpulan perlu bertanding secara bersemuka dalam perlawanan liga dan kalah mati Sky Soccer yang dipertandingkan pada tarikh yang akan dimaklumkan. Okay, InsyaAllah pada tahun ni dekat UKM kita akan buat pada tarikh 12 dan 13 September 2026. Okay, log tarikh tu ya.
Okey, segala keputusan juri adalah muktamad. Bagi Sky Soccer, semasa pertandingan dijalankan, setiap kumpulan akan bertempur menjaringkan gol pihak lawan. Kumpulan yang menjaringkan gol terbanyak akan dikira sebagai pemenang. Okey. Next. Objektif permainan drone Sky Soccer ni lah. Setiap pasukan perlu menjaringkan gol pihak lawan untuk mendapatkan mata. Okey. Pasukan yang mengutip mata paling tinggi akan dikira sebagai pemenang. Kiraan markah adalah seperti berikut bagi peringkat liga. Satu jaringan gol, satu markah. Okey. Untuk peringkat liga ni kita akan tengok satu jaringan gol satu markah kan. Kita akan tengok siapa yang kumpulan mana yang dapat markah tertinggi yang akan pergi ke pusingan kalah mati lah. Okey, untuk kalah mati tu kita dah tak main dah kita dah tak main markah dah. Untuk kalah mati kita akan siapa menang pergi ke next stage. Itu kalah mati. Okey, segala keputusan pengadil adalah muktamad. Okey, ini yang saya cakap tadi spesifikasi drone Sky Soccer. Hanya HGLRC B200 soccer drone standard mengikuti spesifikasi seperti di bawah. Okey, 200 mm diameter spherical frame. Okey, yang warna hijau tu, okey, itu 200 mm. 120 mm wheelbase, okey, 2.5 inch to 2.5 inch to blade propeller, 7.4 volt, 550 mAh modul bateri, okey, modul bateri dia 550 mAh saja. 2.4G receiving frequency band, barometric altitude hold, 6 minutes for flight time, okay, and 60 minutes for charging time USB. Okay, untuk flight time ni kita dah anggarkan dalam masa 6 minit saja untuk flight time ni. Okay, which is kalau contoh dah habis satu game, tukar bateri, okay, pasang bateri yang baru. Sebab dalam satu set ni dalam satu set tu ada dua bateri ya. Okay, and then untuk charging dia pula ambil masa anggaran 60 minit lah untuk charge bateri drone ni lah. 125 times 125 times 110 millimeter dimension, which is dimension drone tu sendiri. Okay, 75.4 gram of weight excluding bateri lah, which is berat drone ni termasuk bateri ialah 75.4 gram berat dia kalau termasuk bateri lah. Dan mempunyai stiker khas Elvira lah. Okay, dekat atas ni nanti ada stiker Elvira. Okay, ini controller dia lah. Okay, untuk cara permainan drone Sky Soccer, okay, kali ni saya akan cerita dulu macam mana. Selepas ni baru kita akan tunjuk secara simulasi lah. Okay, nanti saya akan tunjuk gambar rajah dia macam ni ya. Okey, mulakan dengan membentuk satu pasukan yang terdiri daripada 3 orang ahli. Tetapkan peranan sebagai satu striker dan 2 defender. Pemilihan kapten telah dibuat dan pastikan semua ahli didaftarkan. Okey, 3 orang peserta. Okey, dalam 3 ni ada satu striker dan 2 defender. Okey. Kemudian dalam 3 orang ni boleh pilihlah siapa kapten dan kena make sure ketiga-tiga pelajar ni, ketiga-tiga nama pelajar ni telah pun didaftarkan dalam Google Form yang kami sediakan dekat website lah. Okey, gunakan hanya drone yang dibeli atau disewa daripada Elvira System sahaja. Okey, drone ni hanya boleh didapati dengan kami saja. Okey, pastikan drone berfungsi dengan baik, bateri mencukupi serta LED dan teks striker telah ditetapkan dengan betul. Okey, sebelum kita start game, okey, peserta kena make sure lah, okey, sebab drone tu dia ada macam-macam color tau. Okey, nanti juri yang akan tetapkan untuk striker pakai color apa semua dan teks striker tu nanti pun akan diberikan lah. Okey, semua peserta mesti berada di dalam pilot zone sebelum permainan bermula. Okey, pilot zone ni nanti saya akan tunjukkan kat mana. Peserta tidak dibenarkan masuk ke dalam padang dan hanya juri yang akan mengendalikan drone di dalam gelanggang. Okey, masuk dekat sini, peserta hanya dibenarkan untuk duduk dalam pilot zone saja. Okey, dia tak boleh masuk ke dalam padang. Kalau jadi apa-apa dekat drone awak, hanya juri saja yang boleh masuk ke dalam gelanggang untuk betulkan ataupun untuk ambil drone tu bagi kat awak untuk awak betulkan lah. Okey, setiap pasukan kapten pasukan sahaja yang akan berkomunikasi dengan juri untuk sebarang pelarasan. Maksud dekat sini kalau ada apa-apa masalah yang berlaku semasa perlawanan,
Hanya kapten pasukan je yang boleh berurusan dengan juri. Okey. Drone akan diletakkan di starting zone. Okey, nanti saya akan tunjuklah starting zone tu kat mana. Okey, semua ahli perlu bersedia sebelum whistle dibunyikan. Okey. Permainan bermula apabila whistle juri dibunyikan. Setiap perlawanan terdiri daripada 2 set. Setiap set main 1 minit 30 saat untuk liga dan 3 minit untuk kalah mati. Maksudnya, okey, ini macam main bola biasalah. Okey. Ada 2 set, separuh masa pertama dan separuh masa kedua. Okey, untuk bahagian liga, separuh masa pertama dan kedua seminit 30 saat, manakala untuk bahagian kalah mati pula separuh masa pertama dan kedua bermain selama 3 minit lah. Semua peserta mesti kekal di dalam pilot zone sepanjang permainan. Di peringkat liga, jika seri, pemenang akan ditentukan melalui penalti penentuan. Di peringkat kalah mati pula, masa tambahan 1 minit 30 saat diberikan dan jika masih seri, perlawanan akan ke pusingan penalti penentuan. Okey, maksud dia kat sini, kalau dalam liga saja ya, kalau seri kita akan terus ke penalti penentuan. Tapi untuk peringkat kalah mati, kalau seri kita akan bagi 1 minit 30 saat dulu. Kalau masih seri juga, baru kita akan bagi penalti penentuan. Okey, pasukan dengan jumlah gol tertinggi akan dikira sebagai pemenang. Jika masih seri, keputusan akan ditentukan melalui penalti dan keputusan juri adalah bertamat. Set akan tamat apabila masa habis dan rehat selama 2 minit diberikan sebelum set seterusnya. Pasukan boleh membuat persediaan semula dalam tempoh ini. Okey, maksud dia kat sini, kan kita main 2 set, okey? Dah habis satu set tu, okey, nak masuk ke set yang seterusnya iaitu separuh masa kedua. Kita akan bagi masa 2 minit untuk para peserta tu nak adjust drone, nak nak tukar bateri ke dan sebagainya lah. Nak bagi masa lah dekat pasukan tu untuk bersedia untuk masuk ke set kedua lah ataupun separuh masa kedua. Okey, masa diberikan hanyalah 2 minit sahaja ya. Okey, poin seterusnya, striker sahaja perlu menjaringkan gol dengan memasuki gol lawan dari arah hadapan sahaja. Okey, boleh masuk gol tu daripada depan sahaja, tak boleh masuk ikut belakang. Selepas menjaringkan gol, drone mesti melepasi garisan tengah sebelum membuat percubaan seterusnya. Okey, yang maksud selepas menjaringkan gol ni, drone kena pergi ke garisan tengah ni, nanti saya akan tunjuk dekat gambar rajah seterusnya lah. Okey, defender tidak dibenarkan menjaringkan gol. Tidak berada di kawasan pihak lawan dan hanya bertugas menghalang pihak lawan lah daripada menjaringkan gol. Jika berlaku pelanggaran secara bahaya, amaran akan diberikan oleh juri. Okey, maksud kat sini, okey, dia ada side kiri dan side kanan kan. Contohlah pasukan awak dekat side kiri. Okey, defender boleh duduk kat side kiri je, dia tak boleh masuk kat side kanan. Yang boleh masuk kat side kanan tu striker sahaja. Itu contoh ya. Okey, striker saja yang boleh masuk. Okey, defender hanya boleh duduk dekat kawasan awak sahaja untuk awak halang striker pihak lawan untuk menjaringkan gol. Okey, kemudian jika berlaku pelanggaran bahaya ni, maksudnya kalau dia sengaja langgar kuat-kuat sehingga merosakkan drone ataupun memberi ancaman kepada drone tu lah. Okey, juri akan bagi amaran lah. Okey, peserta perlu mengawal drone dengan baik tanpa melanggar atau mengganggu secara bahaya. Okey, semua pergerakan mestilah mematuhi arahan juri. Jika drone terjatuh, ia boleh diterbangkan semula dari tempat jatuh tanpa mengganggu permainan. Jika tidak dapat berfungsi, pasukan boleh menggunakan time out atau meneruskan permainan dengan drone yang ada. Okey, maksud dia kat sini, contohlah kalau drone awak jatuh, drone terjatuh, awak boleh je fly balik daripada tempat yang jatuh tu. Tak perlu angkat tangan pun. Melainkan, contohnya bila dah terjatuh tu, tiba awak punya drone tu tak boleh hidup. Yang tu nanti kapten pasukan saja yang akan kapten pasukan saja bagi tahu juri. Juri, saya punya tim punya drone ni dah tak boleh on. Saya nak gunakan time out saya. Macam tu. Okey, kalau contohlah time out awak dah habis, awak kena teruskan permainan dengan drone yang dah ada. Okey. Okey, setiap pasukan mempunyai satu kali time out bagi setiap set. Untuk masalah teknikal, tempoh maksimum adalah 1 minit sahaja dan permainan akan disambungkan semula sampai situ. Okey, macam saya cakap tadi, satu kumpulan ada satu je time out. Which is tadi A lawan B kan, contoh A lawan B, kumpulan A ada satu time out, kumpulan B ada satu time out. Ini untuk satu set saja. Kan tadi kita main 2 set kan. Okey, untuk satu set saja, A ada satu time out, B ada satu time out.
Okay, which is dalam satu set tu 2 kali time out lah. Satu untuk A, satu untuk B. Okay, awak boleh guna sekali sahaja time out tu dalam satu set. Okay, tempoh time out tu 1 minit sahaja yang diberikan. Okey, peserta mesti kekal di dalam pilot zone dan tidak melakukan kesalahan seperti serangan tidak sah, iaitu serangan berbahaya lah ya, atau gangguan terhadap lawan. Kesalahan berulang boleh menyebabkan penalti dikenakan. Okey, ini maksudnya kat sini penalti fall Okey. Jangan confuse Kita ada 2 penalti. Satu penalti fall, satu lagi penalti penentuan. Okey, nanti saya akan tunjuk apa beza penalti fall dengan penalti penentuan. Okey, fall penalti akan diberikan selepas set jika berlaku pelanggaran peraturan. Jika keputusan masih seri, penalti penentuan striker versus striker akan dijalankan untuk menentukan pemenang. Okey, kat sini point sini kita dah nampak ada 2 penalti. Yang first fall penalti, yang kedua penalti penentuan. Okey, fall penalti ni kita akan bagi contoh lah, kita main 2 set kan. Okey, dah habis set pertama ni, contoh ada masalah, ada berlaku pelanggaran peraturan, kita akan buat penalti lah. Okey, untuk penalti penentuan pula, okey, kalau dua-dua pasukan ni seri, kita akan buat penalti penentuan bila dua-dua set ni dah habis lah. Okey. Semua peserta mesti menunjukkan sikap hormat dan profesional sepanjang pertandingan. Sebarang penipuan atau sabotaj akan menyebabkan penyingkiran serta-merta. Okey, segala keputusan juri dalam pertama Okey, kali ini saya nak tunjuk pilot zone tu yang dekat dalam kotak ni. Okey, nampak ni ada peserta pertama, kedua dan ketiga, peserta pertama, kedua dan ketiga. Okey, pilot zone ni dia berada di belakang drone. Okey, ini pintu masuk. Okey, pintu masuk ni hanya juri sahaja yang dibenarkan untuk masuk ke dalam gelanggang. Okey, kiranya peserta ni tak boleh keluar langsung daripada pilot zone ni. Peserta tak boleh keluar langsung daripada pilot zone ni. Okey, kemudian starting point tu kat ni dalam kotak ni dalam separuh bulatan ni. Ini starting point untuk drone lah. Okey, ini goal untuk pasukan merah, yang ni pula goal untuk pasukan biru. Okey, sekarang saya nak tunjuk beberapa simulasi lah. Okey, untuk berkaitan goal. Okey, untuk goal, saya zoom sikit kat sini nak bagi semua nampak. Okey, drone katakan ni striker, lagi 2 ni defender. Okey, contohlah 2 ni defender. Okey, sorry. 2 ni defender. Okey, defender ni defender ni hanya boleh main dalam ni saja. Okey, striker sahaja yang dibenarkan untuk melepasi line tengah ni. Sebab striker yang kena jadikan gol kat pihak lawan kan. Okey, lagi 2 defender ni dia kena make sure striker pihak lawan ni tak boleh masuk dekat gol diorang lah. Which is tak boleh masuk kat sini. Okey. Okey, sekiranya berlaku apa-apa contoh lah ya. Yang ni kapten pasukan merah, yang ni kapten pasukan biru. Jika ada apa-apa masalah berlaku dekat drone awak ke ataupun dan sebagainya lah, jika ada masalah lah, hanya kapten pasukan saja yang benar untuk yang dibenarkan untuk berkomunikasi dengan juri-juri yang ada dekat sini lah. Okey, kapten pasukan saja. Saya ulang, kapten pasukan saja. Okey, itu okey, seterusnya tadi saya lupa, sorry. Seterusnya macam saya cakap tadi, dia mestilah melepasi gol pihak lawan. Okay, which is kalau drone tu sampai dekat sini je, dia tak lepas lagi ni. Dia tak lepas lagi daripada gol ni. Lepas tu dah sampai sini, dia patah balik. Itu tak dikira gol Okay, gol hanya dikira selepas dia melepasi gol pihak lawan. Okay, selagi mana drone tu tak melepasi pihak lawan, selagi tu dia tak dikira sebagai gol lah, ataupun tak dikira sebagai jaringan gol. Okay. Okey, seterusnya untuk bahagian ini macam saya cakap tadi lah. Okey, ini untuk bahagian defender lah. Had pergerakan drone defender kat sini saja. Dalam kotak pasukan dia saja. Kalau merah dekat dalam kotak merah, kalau biru dekat dalam kotak biru. Striker saja yang dibenarkan untuk masuk dekat semua kedua-dua side ni lah. Sebab striker ni kena jaringkan gol. Ini kedudukan defender dan striker lah. Okey, next saya masuk ke pusingan seterusnya. Okey, macam saya cakap tadi, bila drone ni dah masuk ke dalam gelung, dia kena melepasi garisan tengah ni balik untuk dijadikan gol. Contoh ni saya bagi contoh Contoh, dia dah masukkan drone dia dalam gol pihak lawan. Kemudian dia patah balik, dia pergi kat sini saja. Dekat tengah-tengah tu saja, drone tengah tu saja, lepas tu dia terus jaringkan gol. Okey, kalau macam tu, kes macam tu juri tak akan kira sebagai gol lah. Okey, kalau dia nak
Kalau dia nak dapatkan gol balik, dia kena straight, dah keluar daripada tiang gol ni, dia kena patah balik pergi kat belakang garisan tengah tu, baru dia boleh jaringkan gol. Kalau dia pergi belakang garisan tengah tu, lepas tu dia jaringkan gol, itu baru dikira sebagai gol. Okey? Kalau dia daripada sini, dia pusing, pergi kat tengah saja, lepas tu terus jaringkan gol, itu tak dikira. Okey? Next, okey, tadi saya cakap ada dua penalti, iaitu penalti penentuan dan juga penalti foul. Okey, dalam gambar rajah ni saya menunjukkan kedudukan penalti foul. Okey, which is striker bagi kedua-dua kumpulan, macam contoh tadi, kumpulan merah dan biru. Striker kena duduk dekat dalam pilot zone dan kedua-dua drone kena ada dekat starting point. Satu starting point yang samalah. Okey, macam contoh merah belah sini dan biru belah sini kan. Okey. Kemudian kedua-dua striker ni perlu menjaringkan gol. Siapa yang jaringkan gol dulu yang dikira sebagai pemenang. Okey, contoh saya kata biru jaringkan gol. Maknanya birulah pemenangnya. Okey, ini untuk penalti penentuan. Okey, tuan-tuan dan puan jangan confuse Ini penalti penentuan satu lawan satu, which is striker lawan striker. Siapa jaringkan gol dikira sebagai pemenang. Untuk penalti satu, iaitu penalti foul. Okey, ini penalti foul, foul penalti. Contoh tadi pasukan biru dia ada buat pelanggaran ni lah. Dia tak ikut rules lah contoh kan. Ataupun dia buat pelanggaran secara bahaya sehingga mendapatkan amaran daripada juri. Okey, maknanya pasukan merah yang akan dapat penalti ni. Okey, penalti pasukan merah ni pula, dia kena fly drone ni pergi ke gol pihak lawan. Okey, dia hanya diberikan masa 10 saat saja. Sekiranya striker kumpulan merah tak dapat jaringkan gol dalam masa 10 saat, maknanya penalti tu tak ada skor lah. Okey, kalau dia dapat jaringkan gol, dia dapat satu skor lah. Okey. Dia tak perlu pun masuk dekat gol dia, tak perlu. Dia hanya perlu masuk dekat sini je. Ini yang saya tunjuk dalam ni ialah gambar rajah daripada atas. Daripada atas map tu. Okey, dia perlu flykan drone dia pergi ke gol pihak lawan. Dia kena jaringkan kat gol pihak lawan dan masa yang diberikan hanyalah 10 saat. Sekiranya striker tidak menjadikan gol dalam masa 10 saat, tak ada matalah untuk pasukan tu. Okey. Selesai bahagian drone Sky Soccer, kali ini saya masuk bahagian drone obstacle. Okey, syarat untuk penyertaan. Pertandingan ini terbuka kepada semua pelajar sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah swasta, sekolah antarabangsa, Maktab Rendah Sains Mara, IPG, Kolej Komuniti dan Kolej Vokasional seluruh negara. Penyertaan hendaklah melalui pihak sekolah dan institusi masing-masing. Sebuah sekolah atau institusi yang sama hanya boleh mendaftar maksimum 2 pasukan sahaja bagi setiap kategori. Okey, penganjur berhak untuk menggugurkan kategori yang dipertandingkan jika pasukan yang mendaftar kurang daripada 10 pasukan bagi setiap kategori peserta. Okey, macam saya cakap tadi lah, kategori peserta tu yang ini. Okey, kategori peserta dia ada 4 juga, sekolah rendah tahap 2, sekolah swasta, sekolah antarabangsa 10 hingga 12 tahun, PPKI 10 hingga 12 tahun, sekolah menengah rendah, sekolah swasta, sekolah antarabangsa dan juga Maktab Rendah Sains Mara 13 hingga 15 tahun dan sekolah menengah atas upper form, institusi pendidikan guru, kolej komuniti, politeknik dan juga belia 16 hingga 20 tahun. Okay, untuk objektif permainan pula, setiap pasukan perlu menamatkan ke 5-5 stesen untuk mendapatkan mata. Masa yang diberikan hanyalah 3 minit sahaja. Okey, ni maksimum Tak boleh lebih 3 minit ya. Pasukan yang mendapat catatan masa paling pantas akan dikira sebagai pemenang. Markah adalah seperti berikut. Masa terpantas ialah markah pasukan. Segala keputusan pengadil adalah muktamad. Okey, format pertandingan drone obstacle pula. Pertandingan ini adalah secara kumpulan. Jumlah pelajar dan guru bagi setiap kumpulan ialah 2 pelajar dan 1 guru pembimbing atau mentor, 1 drone bagi setiap kumpulan. Okey, 2 pelajar ni hanya perlukan 1 drone sahaja. Okey. Pendaftaran hendaklah dilakukan melalui sekolah dan institusi peserta masing-masing. Sebuah sekolah atau institusi yang sama hanya boleh mendaftar maksimum 2 pasukan sahaja bagi setiap kategori peserta. Pertandingan dilakukan secara bersemuka dan dinilai berdasarkan masa terpantas. Okey, cara permainan drone obstacle pula.
Setiap lita permainan akan dikelolakan oleh satu pengadil dan satu penjaga masa. Satu pasukan wajib mempunyai 2 orang peserta dan kedua-dua peserta perlu mengambil bahagian dalam cabaran kawalan drone ini. Kedudukan setiap pasukan pada permulaan permainan akan ditentukan oleh pengadil. Okey. Setiap drone mestilah diletakkan di kedudukan permulaan, iaitu di kawasan yang akan ditentukan di atas lita. Setiap pasukan diberikan 2 percubaan di mana peserta pertama dalam pasukan perlu mengawal drone tersebut di pusingan pertama dan peserta kedua di pusingan kedua. Masuk dekat sini, tadi kita pakai 2 orang peserta, betul? Dua-dua peserta ni kena main. Okey, peserta yang pertama dia kena kawal drone untuk lepasi setiap halangan tu di pusingan pertama dan peserta kedua kena lalui setiap halangan tu di pusingan kedua. Okey? Dan kita akan tengok siapa yang paling laju akan dikira sebagai markah untuk kumpulan itulah. Okey, juri akan mengambil kira keputusan berdasarkan catatan masa terpantas dalam 2 pusingan itu sebagai markah bagi setiap kumpulan. Okey, juri dia akan ambil, okey tadi dua-dua main kan. Juri akan tengok contoh peserta A dalam pasukan peserta A dia kawal dapat 2 minit, peserta B dia kawal dapat 1 minit 30 saat. Okey, so juri akan ambil markah masa yang dikumpul oleh peserta B ni sebab dia punya paling laju. So juri akan ambil yang paling laju sebagai markah kumpulan tersebut. Okey, setiap peserta perlu memastikan drone dan alat kawalan jauh controller telah dipadankan ataupun pair serta dikalibrasi sepenuhnya sebelum pertandingan bermula. Setiap peserta diwajibkan berada di kawasan yang telah ditetapkan oleh pengadil sepanjang permainan drone berlangsung. Okay, nanti saya tunjuk kat mana peserta kena duduk lah. Okey, pertandingan ini terdiri daripada 5 stesen cabaran halangan untuk obstacle. Masa akan diberikan selama 3 minit sahaja untuk menamatkan ke-5 stesen. Okey, setiap kumpulan diwajibkan melengkapkan kesemua stesen tersebut dalam masa 3 minit sahaja. Sekiranya gagal menamatkan 5 stesen ini, kumpulan tersebut secara automatik akan disingkirkan. Okey, kalau gagal menamatkan ke-5 stesen ini dalam tempoh 3 minit, kumpulan tu akan disingkirkan lah. Okey. Kalau contohlah, seorang ni dia gagal nak tamatkan dalam masa 3 minit, seorang lagi ni dia dapat masa 3 minit tapi dia lama. Okey, kumpulan tu tak disingkirkan sebab yang seorang ni dapat selamatkan dia. Macam tu. Okey, melainkan kalau dua-dua ni tak dapat tamatkan dalam masa 3 minit, baru pasukan tu disingkirkan. Sekiranya drone yang dikawal terjatuh, peserta hanya perlu memulakan semula cabaran dari stesen terakhir yang sedang dilalui. Peserta tidak perlu kembali ke stesen pertama dan perlu melengkapkan kesemua 5 stesen tersebut. Okey, masuk dekat sini, saya dah bagi contoh kat situ. Sebagai contoh, sekiranya drone terjatuh semasa mengawal drone di stesen 3, peserta hanya perlu sambung stesen 3 tersebut sehingga tamat ke-5 stesen. Okey, maksudnya lah, stesen pertama dia dah settle, stesen kedua pun dia dah settle. Sampai tang stesen ketiga ni tiba pula drone dia ada masalah, which is dia terjatuh. Okey, dia boleh flight balik pada stesen 3 ni. Dia tak perlu pun pergi kat stesen pertama kedua ni. Dia flight balik pada stesen ketiga ni, lepas tu dia pergi ke stesen 4 dan seterusnya pergi ke stesen 5. Dia perlu habiskan saja. Dia boleh terus flykan dia. Okey? Itu contohnya lah. Dia tak perlu pun pergi ke starting point tadi tu. Tak perlu pun. Okey? Pemakahan adalah berdasarkan catatan masa terpantas yang telah direkodkan oleh setiap kumpulan. Penalti masa sebanyak 1 saat akan dikenakan bagi setiap pelanggaran pada halangan obstacle yang disediakan. Contohlah, awak kawal 1 minit 30 saat. Lepas tu awak langgar obstacle ni 5 kali. So kita tambah 5 saat lah kat situ. Maknanya macam tadi rekodnya awak ambil masa tu 1 minit 30 saat. Tiba-tiba awak langgar setiap obstacle ni 5 kali awak langgar dia. So kita tambah 5 saat sebab setiap satu pelanggaran 1 saat. Okey? Kemudian saya tambah lagi satu, kita ada starting point. Okey, kita ada landing pad tu nanti. Okey? Dekat landing pad tu nanti, sekiranya drone tu dia landing bukan di atas landing pad tu, kita akan tambah 1 saat lagi. Okey, untuk peserta PPKI sekolah rendah hanya perlu melengkapkan 3 stesen saja, which is kalau sekolah rendah biasa, sekolah menengah bawah, sekolah menengah atas, mereka ni perlu tamatkan 5 stesen. Okey, nanti saya tunjuklah ke 5 stesen tu. Tapi untuk PPKI kita bagi 3 stesen saja. Perlu tamatkan dalam masa 3 minit. Okey, ini untuk PPKI saja. Saya ulang. Untuk pelajar biasa ataupun peserta biasa kena habiskan ke 5 stesen.
Hanya PPKI sahaja yang perlu melengkapkan 3 stesen dalam masa 3 minit. Okey, segala keputusan pengadil adalah muktamad. Okey, kat sini dia tunjuk ah. Okey, stesen pertama sorry. Okey, yang first ni dia tunjuk dia take off, dia naik atas. Okey, stesen pertama yang nombor 2 ni masuk ke dalam gelung. Stesen kedua dia pusing dekat tiang tu. Stesen ketiga dia kena pusing macam ni pula atas bawah. Yang kelima daripada atas dia kena turun bawah, daripada bawah dia kena naik atas. Dan yang keenam dia perlu masuk ke dalam gelung zigzag. Okey. Susunan dia macam ni. Kiranya pertama dia kena naik atas, which is dia kena take off. Okey. Kedua kemudian dia kena pergi ke stesen pertama. Okey, ini stesen pertama Stesen pertama masuk gelung, stesen kedua dia pusing keliling tiang tu. Stesen ketiga dia pusing keliling tiang macam ni pula. Stesen keempat daripada atas dia turun bawah, lepas tu naik atas. Okey, ini stesen keempat. Dan stesen terakhir dia kena masuk ke dalam lubang zigzag ni, kemudian dia kena landing. Okey. Nanti dekat MRC nanti peserta kena duduk dekat belakang landing pad ni. Which is dia kena tengok lah. Okay, dia kena tengok depan dia. Depan dia ada obstacle. Dia kena kawal, dia kena duduk dekat belakang drone yang starting point tadi tu. Okay, kalau dia landing, okay, nombor 7 ni kan. Dia landing tak kena dekat landing pad tu, kita akan tambah satu penalti 1 saat lah. Okay, macam saya cakap tadi, untuk peserta biasa dia kena tamatkan ke 5 stesen ni. Stesen pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Tapi untuk PPKI dia kena tamatkan 3 stesen saja, iaitu stesen pertama, kedua dan ketiga. Kemudian dia kena terus landing. Itu untuk PPKI saja ya. Ini video contoh peserta duduk dekat belakang landing pad. Membina tenaga rangkaian kod merevolusi dunia. Inovasi. Okay, ini video contoh. Okay, ini yang tadi tu video contoh untuk penerbangan tu lah, flight tu lah. Itu contoh dia. Okay, untuk spesifikasi drone sama juga macam Sky Soccer tadi. Guna HGL RC2B200 atau drone standard, 200mm diameter spherical frame, 120mm wheelbase, 2.5 inch two blade propeller, 7.4 volt 550 mAh mode battery, 2.4G receiving frequency band, barometric, altitude hold. Okay, 6 minit untuk flight time, 60 minit untuk charging time, 100 dia punya dimensions pula 125 kali 125 kali 110 mm dimension, 75.4 gram berat drone ni termasuk dengan bateri, dan dia mempunyai stiker khas Elvira dekat atas ni. Okay. Okay, dah habis obstacle, kita masuk robotik soccer isobot pula. Okay. Untuk syarat dia, pertandingan ini terbuka kepada semua pelajar sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah swasta, sekolah antarabangsa, maktab rendah sains Mara, IPG, kolej komuniti dan kolej vokasional seluruh negara. Penyertaan hendaklah melalui pihak sekolah masing-masing. Peserta perlu menggunakan mikro pengawal mikrobit sahaja sebagai mikro pengawal. Mikro pengawal lain seperti Arduino tidak dibenarkan. Peserta perlu menggunakan isobot robot kit dalam keadaan asal ataupun standard. Bagi kategori robotik, peserta digalakkan menggunakan Yahboom controller sebagai alat kawalan jauh untuk mengawal robot. Okey, nak tahu Yahboom controller ni ada kat dalam website kami lah. Okey, kami galakkanlah untuk peserta menggunakan Yahboom controller ni. Okey, peserta boleh menggunakan platform MakeCode ataupun Python dan lain-lain platform yang bersesuaian untuk menulis pengatur caraan. Penganjur berhak untuk menggugurkan kategori yang dipertandingkan jika pasukan yang mendaftar kurang daripada 10 pasukan bagi setiap kategori peserta. Okey, untuk bahagian robotik soccer isobot ada 4 kategori peserta juga. Yang pertama, sekolah rendah tahap 2, sekolah swasta dan juga sekolah antarabangsa 10 hingga 12 tahun.
Sekolah rendah PPKI 10 hingga 12 tahun, sekolah menengah rendah lower form, sekolah swasta, sekolah antarabangsa, maktab rendah sains mara 13 hingga 15 tahun, dan yang terakhir sekolah menengah atas upper form, institusi pendidikan guru, kolej komuniti, politeknik dan belia 16 hingga 20 tahun. Okey, format pertandingan ini pula ialah pertandingan ini adalah secara kumpulan, 2 isobot bagi setiap pasukan. Nombor robot bagi setiap pasukan akan diberikan sebelum hari perlawanan. Okey, nanti kami akan sharekan lah bila hari perlawanan dah dekat, baru kami akan sharekan radio group masing-masing lah. Nombor robot masing-masing lah. Setiap pasukan perlu memasukkan nombor radio group masing-masing sebelum hari perlawanan. Okey, macam saya cakap tadi, nombor robot kita akan bagikan. Okay, so that setiap pasukan kena masukkan radio group masing-masing mengikut nombor yang kami beri tu. Okay, perlawanan akan berlangsung di Dewan AST UKM. Pihak penganjur akan menjemput panel juri dari bidang industri dan akademik yang akan menghakimi robot mengikut kriteria yang telah ditetapkan. Segala keputusan juri adalah muktamad. Okay, ini dimension lita tu Okay. Untuk saiz padang kita pakai 8.5 kaki, sama juga cerita lepas. Untuk ini kita nampak PB ni sama saiz. Lepas tu ni PBX dengan S ni ialah pipe tau, pipe biasa. Lepas tu kita ada elbow connector dengan coupling lah. Diameter pipe pula dalam dia 4 cm. Alright, next. Kita akan main dua, iaitu liga dan juga cut plate. Untuk liga ni first kita akan main liga bagi setiap kategori lah. Semua akan lawan ikut dalam satu league dia tu lah. Kita punya jumlah liga ni kita bergantung pada penyertaan. After that, bila semua dah habis lawan, kita akan tengok by ranking lah. Untuk contohlah dia ada A sampai C ni contoh A sampai C. Dia ada tiga liga, Liga A, Liga B dengan Liga C. Kita akan kira untuk tempat pertama dan tempat kedua bagi ketiga-tiga liga ni kena pergi ke pusingan cup, manakala tempat ketiga dan keempat bagi ketiga-tiga liga ni kena pergi ke pusingan plate. Jelas untuk yang ni kita pakai web challenge, dan challenge ni kita akan bagi dekat semua peserta dan juga guru pembimbing ataupun mentor sebelum pertandingan bermula lah. Macam contoh saya tunjuk ni dia ada 8 tim kan dalam satu league ni kan. Tempat pertama dan kedua R2 dengan R8. Tempat ketiga dan keempat R6 dengan R5. Maknanya R2 dengan R8 ni akan pergi ke pusingan cup, manakala 6 dan 5 pula akan pergi ke pusingan plate. Basically sama je masa tahun lepas. Untuk objektif permainan pula, setiap pasukan perlu menjaringkan gol pihak lawan untuk mendapatkan mata. Setiap pasukan yang mengutip mata paling tinggi akan dikira sebagai pemenang. Kiraan markah adalah seperti berikut bagi peringkat liga. 1 jaringan gol, 1 markah. Segala keputusan pengadil adalah muktamad. Spesifikasi robot isobot soccer isobot ni pula hanya mikro pengawal microbit dan kit isobot ataupun chassis isobot sahaja yang dibenarkan. Maksimum voltan bateri untuk isobot adalah 5 volt. Mestilah menggunakan TTDC motor dan tayar jenis asal yang datang dengan kit isobot. Robot mestilah hanya menggunakan expansion board, motion bit atau super bit sahaja. Peserta boleh menggunakan platform pengatur caraan MakeCode, Python, JavaScript, Scratch, Mblock atau apa-apa platform yang dirasakan sesuai untuk memprogram micropengawal microbit. Peserta digalakkan untuk menggunakan microbit kedua sebagai transmitter ataupun remote controller seperti Yahboom controller. Yahboom controller tu yang ni, yang bawah ni. Yang warna hitam ni. Isobot mestilah dalam keadaan asal ataupun standard. Jika peserta tiada microbit kedua, peserta boleh menggunakan apps EV Microbit untuk mengawal robot. Tapi kami sangat tak sarankan untuk menggunakan apps ni. Sebab kita nak elakkan daripada berlakunya sebab kita nak elakkan daripada ada macam-macam isu tau kalau kita pakai apps ni. Jadi kami sangat menggalakkan peserta untuk menggunakan Yahboom controller ataupun microbit kedua sebagai transmitter.
Saiz robot ialah 20 kali 20 kali 20 cm, iaitu dimensi asal isobot ni lah. Okey, saiz bola pula 57 mm, berat kurang daripada 200 gram. Macam bola snooker putih tu. Attachment soker tidak disediakan oleh pihak penganjur. Dibenarkan untuk melekatkan attachment soker tersebut menggunakan apa-apa sahaja. Okay, boleh guna gam ke apa ke dan sebagainya lah. Bola dan attachment, okay sorry. Maafkan saya kat sini. Bola sahaja yang akan disediakan oleh pihak penganjur. Okay ya, saya maafkan ya. Okay, bola sahaja yang akan disediakan oleh pihak penganjur ya. Attachment tahun ni kita tak dapat nak anjurkan. Okay, attachment soccer boleh dapat dekat website kami lah. Okay, STL dia ataupun boleh order dengan kami. Yang kami sediakan hanyalah bola sahaja ya. Okey, cara permainan robotik soccer isobot pula, setiap pasukan perlu memasang attachment soccer. Okey, attachment soccer di bahagian hadapan robot bertujuan untuk mengawal dan menjaringkan gol. Attachment soccer tidak disediakan. Okey, attachment soccer kena pakai yang standard ya, which is macam STL yang kami dah bekalkan dekat dalam website. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada 3D printer boleh print sendiri, STL kami bagi free. Kalau tiada boleh contact kami untuk urusan jual beli ya. Pastikan receiver microbit pada robot tersebut telah dimuat turun dengan atur cara hex yang betul. Peserta perlu memastikan microbit pada transmitter, remote controller ataupun nyambung controller telah dimuat turun dengan atur cara hex yang betul. Setiap lita permainan akan dikelolakan oleh satu orang pengadil dan satu penjaga masa. Okey, kedudukan setiap pasukan pada permulaan permainan akan ditentukan oleh pengadil. Okey, nanti saya akan tunjuklah. Setiap robot mestilah diletakkan di kedudukan permulaan iaitu di kawasan yang ditentukan di atas lita. Setiap peserta perlu meletakkan transmitter, remote controller ataupun nyambung controller di bawah iaitu di belakang robot masing-masing sebelum perlawanan dimulakan. Which is nanti juri akan tunjuk mana peserta perlu letak robot tersebut dan controller untuk robot tu perlu diletakkan di belakang robot pasukan masing-masing. Setiap peserta diwajibkan berada di kawasan yang telah ditetapkan oleh pengadil sepanjang permainan berlangsung. Which is tak boleh bergerak ke mana-mana kena duduk dekat kawasan yang pengadil tetapkan saja. Setelah masa 2 minit tamat, pengadil akan memberhentikan masa ataupun permainan dan akan mengira jumlah markah bagi bilangan jaringan gol bagi kedua-dua pasukan tersebut. Maknanya kat sini setiap pasukan ni akan berlawan selama 2 minit sajalah. Ya. Sekiranya pengadil mendapati bahawa keputusan markah adalah seri, maka masa tambahan 1 minit akan dilangsungkan untuk menentukan pertandingan akhir. Okey. Setelah masa tambahan diberikan, sekiranya keputusan masih seri, pusingan penalti akan dijalankan. Okey, segala keputusan pengadil adalah muktamad. Okey, saya akan tunjukkan simulasi dia selepas ni ya. Okey, sekarang ni saya akan tunjuk simulasi dia. Okey ya. Saya zoomkan sikit. Okey, ni saya dah zoom dah kan. Okey, sekarang ni kedua-dua isobot dia kena duduk dekat dalam kotak penalti ni tau. Okey, kena duduk dekat dalam kotak penalti dan bolanya dekat tengah-tengah. Okey, kedua-dua ni kena jaringkan gol. Okay, make sure bola ni melepasi garisan baru dikira gol. Kalau atas garisan tak dikira sebagai gol ya. Okay, kalau atas garisan tak dikira sebagai gol. Dia kena melepasi. Sekiranya bola ni dah melepasi, lepas tu kan belakang tu kan ada pipe kan. Dia melantun keluar, itu pun dikira sebagai gol. Okay, kalau terjadi masalah sebegini, okay saya tunjuk contoh Contohlah bola tu dekat sudut sini, robot dekat sini, robot pihak lawan pula kat sini. Okay, which is dia akan berlanggar macam tu. Dia tak bergerak langsung pun. Okay, kalau tak bergerak, okay, juri akan berhentikan masa. Lepas tu juri akan ambil pembaris. Okay, pembaris saya ambil pembaris kat sini. Okay, juri akan ambil pembaris. Juri akan ambil pembaris. Okay, sekejap saya pusing sikit. Okay, pembaris ni anggaran dalam 15 cm lah saya ambil. Okay, dia kena tolakkan ke belakang kedua-dua isobot ni lah. Pakai pembaris lah. Okay, nak bagi adil ya. Nak bagi adil kita pakai pembaris, kita tolak macam ni. Macam tu. Kemudian bola ni pun akan ditolak juga. Okey. Bola ni akan ditolak macam ni. Daripada kedudukan asal dia lah. Bola ni akan duduk kat sini. Macam tu.
Maknanya dia kena start balik lah. Bukanlah start balik, I mean dia kena pusing and then carikan goal. Itu kalau dia start dekat ujung-ujung macam ni. Okey, itu kalau dia start. Kalau penalti pula, okey, kalau penalti, macam yang ni dua robot kan? Okey, saya zoom out sikit. Okey, kalau yang ni dua robot betul. Okey, dua robot ni, okey, kita keluarkan lagi dua robot yang tak main. Okey, dua-dua pasukan ni, kita ambil striker saja. Diorang akan duduk dekat dalam ni, dekat belakang garisan, oh sorry. Dia akan duduk kat belakang garisan tengah ni. Kemudian bola ni akan duduk dekat dalam ni, dekat atas titik ni. Robot ni pula dia kena betul-betul dekat ujung ni, ujung bulatan tengah ni. Macam tu. Kemudian siapa yang menjaringkan gol dulu, siapa yang tolak bola ni masuk ke dalam gol dulu akan dikira sebagai pemenang. Okey, ini untuk penalti ya. Sekiranya berlaku apa-apa masalah di dalam litar, peserta boleh angkat tangan dan bagi tahu juri untuk juri berhentikan masa. Untuk sokai sobok kita tak ada time out berapa kali. Dia dibenarkan. Kalau ada masalah je angkat dia tangan. Attachment tercabut ke ataupun bateri habis ke, angkat tangan bagi tahu juri, juri akan berhentikan masa. Okey. Seterusnya, okey, settle bab sokai sobok, kita masuk line following pula. Okey. Untuk syarat penyertaan, pertandingan ini terbuka kepada semua pelajar sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah swasta, sekolah antarabangsa, maktab rendah sains mara, kolej vocasional IPG dan kolej komuniti seluruh negara. Penyertaan hendaklah melalui pihak sekolah ataupun institusi masing-masing. Peserta perlu menggunakan mikro pengawal microbit sahaja sebagai mikro pengawal. Mikro pengawal lain seperti Arduino tidak dibenarkan. Peserta yang menggunakan aksesori tambahan, peserta boleh menggunakan aksesori tambahan di dalam projek masing-masing. Okey, sebab nanti dia dalam rubrik dia ada markah untuk design. Okey, untuk rubrik dan sebagainya semua boleh dapat dekat website kami ya. Okey. Seterusnya peserta juga perlu menggunakan chassis robot iSobot dalam kategori robotic line following. Okey. Chassis standard asal Okey. Peserta boleh menggunakan platform MacCode, Python dan lain-lain platform yang bersesuaian untuk menulis pengaturcaraan. Penganjur berhak untuk menggugurkan kategori yang dipertandingkan jika pasukan yang mendaftar kurang daripada 10 pasukan bagi setiap kategori peserta. Sorry. Pasukan yang tidak menghantar video dan juga kod pada tarikh akhir penghantaran robotik line following akan hilang kelayakan untuk bertanding dan tidak akan mendapat sedia penyertaan dan yuran tidak maafkan saya yuran kita tak ada yuran untuk MRC. Pertandingan robotik line following akan dijalankan sepenuhnya di dalam talian lah. Which is tak ada bersemuka. Untuk line following dalam talian saja, which is secara online saja. Kalau ada pasukan yang tak menghantar projek, contohlah dia dah daftar tapi dia tak hantar pun projek tu, kami akan gugurkan ataupun kami akan singkirkan pasukan tu lah. Sebab tak ada video penyertaan tu sebelum tarikh yang kami dah tetapkan. Berkaitan tarikh semua boleh dapat dekat dalam website kami ya. Untuk kategori peserta pula, yang satu-satunya kategori peserta yang berlainan ialah robotic line following. Kalau kita tengok tadi drone sky soccer, drone obstacle dan juga robotik sokai sobot ada 4 kategori. Untuk line following saja yang ada 3 kategori iaitu sekolah rendah tahap 2, sekolah swasta, sekolah antarabangsa 10 hingga 12 tahun. Sekolah menengah rendah, sekolah swasta, sekolah antarabangsa, maktab rendah sains mara 13 hingga 15 tahun dan kategori terakhir sekolah menengah atas, institusi pendidikan guru, kolej komuniti, politeknik dan belia 16 hingga 20 tahun. Which is untuk line following ni tak ada PPKI ya. Cara permainan robotik line following pula. Setiap pasukan wajib mempunyai satu iSobot yang diubah sesuai mengikut kreativiti yang lengkap dipasang dengan 5-way infrared sensor ataupun IR sensor. Peserta boleh menggunakan platform MacCode, Scratch, C Programming dan platform-platform lain yang bersesuaian untuk menulis pengaturcaraan microbit. Bagi MIRC 2026, setiap iSobot perlu dipasang alat pemadam api. Alat pemadam api ni bebas boleh guna kipas, boleh guna water pump, boleh guna servo ataupun apa-apa sahaja. Yang ni dibebaskan untuk memadamkan api dan melengkapkan cabaran.
Bagi permulaan, isobot peserta perlu diletakkan di titik mula lita. Kemudian isobot peserta perlu melalui 6 stesen bagi memadamkan api. Isobot akan bergerak dari titik mula ke titik stesen pertama mengikut garisan pada lita MIRC 2026. Sebenarnya lita ni sama je setiap tahun kami pakai. Nak memudahkan cikgu-cikgu yang dah ada lah. Isobot perlu berhenti dan alat pemadaman api perlu memadamkan api tersebut. Selepas api di stesen pertama dipadamkan, isobot perlu ke stesen berikutnya sambil mengikut garisan pada lita. Peserta bebas memilih turutan stesen untuk melengkapkan cabaran, namun isobot mestilah bermula dari titik mula dan berakhir di titik tamat. Proses ini akan berterusan sehingga ke-66 api pada lilin dapat dipadamkan di lita MIRC 2026. Peringatan penting, isobot tidak dibenarkan untuk diangkat, diubah suai ataupun disentuh sehingga tugasan selesai. Okay, untuk rubrik line following ni saya ulang semula Saya ulang semula Untuk rubrik dia, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat dekat website kami mirc2026.webnote.page ataupun nanti kami akan letak dekat ujung sekali Membara, membina tenaga, rangkaian kod merevolusi dunia. Vira, inovasi, tembusi batasan realiti. Mekanisme jiwa, lonjakan kuasa, koneksi impian, bukan masa depan. Okay, tadi tu contoh video Okay, contoh video untuk line following. Okay, dia ada 6 stesen, which is tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi mana-mana sahaja stesen yang tuan-tuan dan puan-puan nak pergilah. Nak pergi A dulu ke, C dulu ke, F dulu pun boleh, tak ada masalah. Okay, make sure ke-6 stesen tersebut dapat dipadamkan. Okay, yang ni saya sharekan QR untuk laman web rasmi MIRC 2026. Tuan-tuan dan puan-puan boleh scan QR ni dan QR ini akan membawa tuan-tuan dan puan-puan masuk ke dalam website kami. Okey. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang pertanyaan, kita akan letakkan sesi Q&A di ruangan komen di bawah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh je komen apa-apa dan insya-Allah kami akan jawab dengan segera. Itu sahaja untuk taklimat saya pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih.